Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 6, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam dalam bidang ulum syar'iyyah bahagian sirah dengan tajuk Perjanjian Hudaibiyah. Kita lihat dulu sedikit pengenalan mengenai Perjanjian Hudaibiyah. Dinamakan perjanjian ini dengan nama Hudaibiyah kerana dilakukan di tempat yang bernama Hudaibiyah yang terletak berhampiran Mekah. Pihak yang terlibat menandatangani perjanjian ini ialah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua ialah musyrikin Quraisy di Mekah. Kita lihat dulu gambar yang ditunjukkan ini. Ini di tempat yang mana berlakunya perjanjian Hudaibiyah di zaman Rasulullah. Ini kan, gambar ni adalah pada masa sekarang. Dan ini adalah kesan binaan lama Masjid Hudaibiyah. Tetapi masjid ni tidaklah dibina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dibina kemudian daripada itu dan hanya tinggal kesan-kesan runtuhan sahaja. Ini juga kesan binaan lama Masjid Hudaibiyah dari sudut yang lain. Masih ada lagi tinggalan-tinggalannya, dindingnya, tiangnya dibuat daripada batu-batu. Bagaimana boleh terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Kita lihat latar belakang dan kronologi. Kalau dalam buku teks, awak boleh lihat pada muka surat 136 dan juga 137. Yang pertama, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bersama 1,400 orang Islam bertolak dari Madinah untuk mengerjakan umrah di Mekah, di Masjidil Haram. Kalau awak lihat gambar di sebelah kanan ini gambaran Madinah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunan berbentuk petak yang besar tu adalah binaan Masjid Nabawi ketika itu. Sampai di Zulhulaifah, Nabi dan orang Islam berihram umrah. Maknanya berniat ihram umrah. Di sebelah kanan ini, inilah tempatnya ketika Nabi berihram umrah. Di sebelah kanan ini adalah Zulhulaifah zaman kita sekarang. Di situlah tempatnya orang dari Madinah yang akan pergi menunaikan umrah ataupun haji. Di sinilah mereka berhenti untuk berniat ihram. Kalau kita lihat di sini banyak bas yang membawa jemaah umrah ataupun jemaah haji yang berhenti di sini untuk berniat ihram. Nabi sendiri yang menetapkan tempat ini sebagai tempat niat ihram ataupun dipanggil miqat. Dalam perjalanan, sampainya di satu tempat bernama Usfan, Nabi mendapat kabar berita bahawa orang Quraisy sudah pun tahu kunjungan orang Islam ke Mekah dan mereka, orang Quraisy ni, sedang bersiap sedia untuk menyerang rombongan orang-orang Islam dari Madinah ini. Jadi, bagi meneruskan perjalanan, Nabi memilih jalan yang jarang dilalui. Jalan itu di celah-celah bukit. Tujuannya agar tidak bertembung dengan Arab Quraisy yang sedia menyerang tadi. Dan Usfan ini terletak kira-kira 80 km dari Masjidil Haram. Sampai di Saniyatul Mirar, unta Nabi yang bernama Al-Qaswa berhenti, tidak mau berjalan. Lalu Nabi mengarahkan semua orang Islam bersamanya berhenti. Dan di situ beberapa orang Mekah datang menemui
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, untuk mengetahui tujuan orang Islam datang ke Mekah. Dan mereka, orang-orang Quraisy, tidak membenarkan orang Islam untuk menunaikan umrah. Rasulullah mengutuskan Osman bin Affan untuk berunding dengan Arab Quraisy. Selepas daripada itu, selepas Osman pergi berjumpa dengan Arab Quraisy, tersebar berita di kalangan orang Islam bahawa Osman ini telah pun dibunuh. Jadi orang Islam semua berbai'ah. Berbai'ah ni maksudnya janji taat setia. Ketika itu di bawah sepohon pokok, mereka berjanji untuk menuntut bela kematian Osman. Dan janji taat setia ini dinamakan Bai'atul Ridwan. Berlaku di sekitar kawasan masjid tadilah yang kita tengok gambar di awal tadi. Mendengar berita itu, yakni berita orang Islam nak menuntut bela kematian Osman, orang Quraisy terus membebaskan Osman dan mahukan perjanjian damai dengan orang Islam. Osman pun balik semula ke tempat rombongan dari Madinah ini berhenti, dan Arab Quraisy menghantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada perjumpaan itulah maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh Arab Quraisy. Baginda meyakinkan sahabat bahawa itu adalah perintah Allah. Sebab jika dilihat dari segi luarannya, yang seolah-olah kelihatan kelebihan berada pada orang Quraisy. Sahabat Nabi semua berasa kurang setuju, tapi Nabi meyakinkan mereka bahawa itulah perintah Allah supaya bersetuju dengan syarat-syarat itu. Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk bertahallul, tetapi mereka hanya berdiam diri kerana sedih tidak dapat masuk ke Mekah. Kemudian baginda Nabi bertahallul sendiri terlebih dahulu, barulah diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan apa makna tahallul? Tahallul ni adalah keluar daripada ihram. Caranya dengan cara bergunting ataupun bercukur. Baik. Mereka dalam keadaan berihram, jadi tak boleh pakai pakaian biasa. Untuk keluar daripada ihram ini dinamakan tahallul. Jadi mereka pun bertahallul lah, maknanya berhenti berihram dalam keadaan sedih sebab mereka tidak bersetuju. Kebanyakan para sahabat Nabi tidak bersetuju dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Apa isinya? Kita lihat isi perjanjian Hudaibiyah. Sebenarnya walaupun dilihat seolah-olah berat sebelah, tetapi kesannya nanti memberi kesan yang baik kepada orang-orang Islam. Kita lihat isi perjanjian. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya, Nabi bersetuju. Kesannya, peperangan dapat dielakkan dan Islam dapat disebarkan secara terang-terangan sebab tidak lagi diganggu oleh orang Quraisy. Kalau diganggu, maknanya mereka melanggar perjanjian. Isi yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun tersebut. Bermakna mereka kena pulang ke Madinah. Dan kesannya menambah keazaman orang Islam untuk kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Keazaman mereka semakin kuat untuk kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Tahun berikutnya orang Islam dibenarkan untuk masuk ke Mekah menunaikan umrah. Isi yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maknanya orang Quraisy bebas
melakukan perjanjian dengan pihak yang lain daripada pihak yang dua ini, dan orang Islam juga bebas melakukan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Nabi mengambil peluang ini untuk menjalin hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain tanpa boleh diganggu oleh Arab Quraisy. Sebab mereka dah berjanji, siapa yang melanggar perjanjian maka terbatallah perjanjian ini. Isi yang keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada Nabi tanpa kebenaran walinya bermaksud keluarga, mesti dipulangkan kepada kaumnya. Maksudnya orang Arab Quraisy yang datang ke Madinah tanpa kebenaran warisnya, ahli keluarganya, walinya, mesti dipulangkan kepada kaumnya, kaum Quraisy di Mekah. Para sahabat melihat perkara ini sebagai sesuatu yang berat sebelah, tapi Nabi bersetuju. Dan kesannya memberi kelebihan kepada orang Islam. Mereka tadi yang dipulangkan kepada kaumnya berpeluang menyebarkan Islam di Mekah. Maka semakin ramailah penduduk Mekah yang memeluk Islam. Isi yang kelima, sesiapa dari pihak Nabi Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy di Mekah tidak akan dipulangkan. Dan sebenarnya perkara ini memberi kesan yang baik kepada pihak orang-orang Islam. Samalah kesannya macam yang tadi. Mereka ini berada di Mekah, tak dipulangkan, maka mereka berpeluang menyebarkan Islam di Mekah. Inilah 5 isi perjanjian Hudaibiyah yang dipersetujui oleh Rasulullah dan kaum Quraisy, yang mana kelihatan seolah-olah berat sebelah, tapi sebenarnya kesan pada masa akan datang memberi kelebihan kepada Nabi Muhammad dan juga orang-orang Islam. Kita lihat iktibar ataupun hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Iktibar dan hikmah ni maksudnya kepada kita zaman sekarang. Yang pertamanya, iktibar kepada seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, sepatutnya dia bijak merancang dan mengatur strategi seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemimpin perlu mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bijak membuat sesuatu keputusan supaya keputusan itu nanti memberi kesan yang baik. Iktibar kepada seorang yang dipimpin, maksudnya pihak yang di bawah. Yang pertama, mesti taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, maksudnya selagi tidak disuruh melakukan perkara yang menyalahi hukum Islam. Yang kedua, berganding bahu dan menyokong pemimpin dalam perkara-perkara yang baik, yang tidak melanggar syarak. Yang ketiga, mengamalkan toleransi. Kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, walaupun mereka tidak bersetuju dengan isi-isi perjanjian Hudaibiyah, tetapi mereka bertoleransi, bertolak ansur. Sebab Nabi kata ini adalah perintah daripada Allah. Iktibar dan hikmah sebagai seorang Muslim. Yang pertama, perlu mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Maksudnya, melakukan sesuatu dengan tekun. Yang ketiga, menepati janji. Tidak memungkiri janji. Perjanjian yang dah dibuat, seperti perjanjian Hudaibiyah tadi, perlu ditepati. Perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Kita lihat Nabi tadi bersetuju
gencatan senjata selama 10 tahun. Lama tu. Maksudnya tidak mahu berperang. Membuktikan agama Islam sangat cintakan kedamaian dan menolak keganasan. Dakwah Islam semakin berkembang dengan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Bermula dari perjanjian Hudaibiyah inilah menjadi titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah pada masa selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ini. Yang ini kita akan belajar di tajuk sirah yang seterusnya, pembukaan kota Mekah. Jadi sebagai rumusannya, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberi kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Selepas perjanjian Hudaibiyah ini memberi sangat memberi kelebihan kepada orang-orang Islam, terutama penyebaran Islam di semenanjung tanah Arab. Nabi boleh tumpukan kepada penyebaran agama Islam tanpa perlu berfikir macam mana nak mempertahankan diri daripada serangan kaum Quraisy seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kesannya ialah Islam semakin tersebar di semenanjung tanah Arab. Baik, itu sahaja tajuk perjanjian Hudaibiyah. Semoga kita dapat mengingat isi-isi perjanjian Hudaibiyah yang 5 itu, kemudian kesan-kesan yang baik daripadanya, dan mengambil pengajaran, iktibar dan hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah kita sebagai pemimpin, sebagai yang dipimpin, sebagai orang Islam. Jadi untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.